Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan salam sejahtera. Dan Di-Pertua, pertamanya saya mengucapkan terima kasih kerana memberikan kesempatan dan peluang kepada saya untuk membahaskan Undang-Undang Latihan Khidmat Negara Pindaan 2008. Dan program ini seperti mana yang telah kita sedia maklum yang dimulakan pada tahun 2004 dan kini telah berusia 5 tahun. Sudah pasti usia ini telah boleh menggambarkan secara jelas sama ada program ini benar-benar mencapai misi yang telah digariskan ataupun sebaliknya. Datuk Yang Di-Pertua, saya memandang berat soal pembinaan generasi muda sebagai tonggak negara satu hari nanti. Saya ingin menekankan soal pembinaan yang komprehensif dan bukan hanya tertumpu kepada aspek fizikal semata-mata. Kombinasi proses pendidikan terhadap 3 elemen, iaitu spiritual, fizikal dan mental, mampu membentuk seorang insan yang memiliki jati diri yang seimbang. Kerajaan harus memahami golongan pelajar lepasan SPM dengan sebaik-baiknya. Kebimbangan rakyat terhadap masalah disiplin pelajar, terutamanya di sekolah menengah seperti kes gaduh, kes rogol, kes zina, kes pukul guru, punting sekolah, rempit, antara kebejatan besar yang terpaksa ditelan oleh semua pihak. Ini menggambarkan bahawa kumpulan umur ini mengalami masalah identiti dan pergolakan jiwa remaja. Pada tahun 2006, sebanyak 6,838 kes jenayah membabitkan remaja telah dilaporkan, berbanding 5,543 pada tahun 2005. Seramai 4,113 remaja yang berusia 16 hingga 18 tahun telah ditahan sepanjang tahun 2006. Dan 3,545 daripada jumlah itu adalah pelajar. Data-data ini menggambarkan semacam ada yang tidak kena dengan sistem pembelajaran kita, sistem persekolahan kita. Mungkin juga kerana terlampau tertumpu kepada exam oriented, pada peperiksaan berapa jumlah A yang nak diperolehi dalam SPM dan sebagainya. Ini adalah cabaran besar yang harus dipikul oleh semua pihak untuk menyelamatkan generasi muda, terutamanya golongan pelajar sekolah. Sehubungan dengan itu, pihak Jabatan Latihan Khidmat Negara harus mencermati modul-modul yang ditetapkan kepada pelatih. Timbul kesaksian kepada kita, adakah selama 12 tahun para pelajar melalui proses pendidikan formal bermula dari prasekolah, sekolah rendah dan sekolah menengah masih belum mampu untuk membentuk identiti serta personaliti mereka, terutamanya soal-soal patriotisme, integrasi perkauman dan juga disiplin. Dari situlah timbul persepsi bahawa PLKN digunakan sebagai platform untuk mendoktrin hampir kesemua lepasan pelajar sekolah menengah terhadap politik kepartian yang sempit sebelum mereka memasuki pengajian tinggi atau terus bekerja. Datuk Yang Di-Pertua, bagi pandangan saya, modul baru yang diperkenalkan oleh Jabatan Latihan Khidmat Negara tidak memberikan kesan kepada pelatih. Ini kerana kesedaran terhadap HIV contohnya dan anti dadah telah banyak diperkenalkan oleh agensi kerajaan yang lain. Berjuta-juta duit kerajaan telah dihabiskan untuk menjayakan modul tersebut, tapi kadar penagih tegar masih belum dapat dikurangkan. Pemahaman terhadap perkara ini perlu, tapi bukan dijadikan modul dalam latihan ini. Tambahan lagi, saya juga tidak bersetuju para pelatih didedahkan dengan latihan pendedahan pengendalian senjata LPPS untuk mencegah jenayah, bukan dengan memberikan pendedahan kepada mereka untuk menggunakan senjata yang bagi saya tidak akan dapat menyelesaikan masalah di atas. Saya yakin Datuk Yang Di-Pertua bahawa institusi keluarga dan pembentukan anak-anak serta generasi muda adalah satu perkara penting dalam pembentukan negara. Namun ia bukan dengan kaedah memperkenalkan modul-modul yang tidak menyelesaikan masalah akar. Negara hari ini sudah berkecamuk dengan masalah remaja yang semakin kronik. Masih belum ada rawatan yang efektif untuk menyelesaikan perkara itu buat masa ini. Saya menyarankan agar menteri-menteri kabinet turun ke bandar-bandar besar di seluruh Malaysia, khususnya pada waktu malam. Lihat bagaimana anak-anak muda Malaysia yang semakin jauh dari identiti mereka. Ini yang perlu diberikan perhatian yang serius sejak dari prasekolah lagi. Jangan disogokkan dengan material sehingga mereka menjadi keras hati, sebaliknya seimbangkan dengan keperluan rohani dan mental. Yang Di-Pertua, ringkasan kepada perbahasan ini, sejak daripada PKN diperkenalkan, beberapa banyak kes disiplin yang berlaku. Ingin saya bertanya soalan tersebut, berapa banyakkah kes disiplin yang berlaku?
Apakah mekanisme yang positif untuk memantau disiplin mereka? Berapa isu yang sempat saya perhatikan, seperti kejadian rogol yang dilakukan oleh jurulatih sendiri di Kem Marang, Terengganu, kes pergaduhan juga di Terengganu, Kelantan dan Perak, kes tayangan video lucah di Perlis, dan kes khalwat di Selangor. Saya khawatir atau yang dipertua apabila anak-anak muda, lelaki dan perempuan yang dihimpunkan dalam satu kem tanpa ada pengawasan disiplin yang rapi, maka objektif utama pelaksanaan PLKN sudah pasti tidak akan menjadi kenyataan. Maka itu saya mengambil kesempatan ini supaya pihak kerajaan dan badan-badan yang berkaitan merombak besar-besaran dan jika perlu menangguhkan program ini. Saya sarankan juga laporan tahunan PLKN didedahkan untuk pengetahuan rakyat dengan penuh ketulusan dan integriti, dan cadangan untuk membina hukuman daripada penjara itu kepada khidmat masyarakat juga saya rasa juga perlu dinilai semula, kerana melalui program khidmat masyarakat ini juga akan memberikan impak secara psikologi kepada anak-anak muda yang baru saja keluar daripada sekolah, yang belum dapat pendedahan yang sewajarnya, yang tadi telah saya sebut gagal dalam tempoh 12 tahun mereka di sekolah itu untuk diberikan pendedahan yang sepatutnya. Sekian cadangan daripada saya. Terima kasih.